Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nur Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity, dan Dr. Lim Kim Piang, pakar perunding endokrinologi. okey, baik. Jadi hari ini kita akan bincangkan satu topik yang sangat hangat diperkatakan ya. Ketika kita lihat wabak COVID-19 semakin berakhir, rupa-rupanya wabak denggi pula yang meningkat ya, mengambil alih pandemik COVID-19 buat masa ini ya. Statistik menunjukkan bahawa dalam setahun ya, kira-kira 50 hingga 100 juta orang menghidap denggi ya. Dan daripada kes tersebut 500,000 adalah kes denggi berdarah ya. Jadi kalau kita lihat memang sangat banyak kes-kes denggi kebelakangan ini ya. Ketika saya on call pun beberapa minggu lepas, daripada 13 kes yang saya dapat, 12 kes adalah denggi ya. Mungkin Dr. Lim boleh sharekan sikit apa punca penyakit demam denggi ni. Okey, selamat sejahtera para penonton. Sekali lagi kami bertemu di sini. Kami memilih topik ini adalah satu topik common biasa, terutamanya pada masa ini, kerana semasa ini ialah musim hujan. So kami tahu tentang masalah denggi ini ialah ditransmit oleh nyamuk Aedes. Dan nyamuk Aedes dia senang merebak atau Tersebar, merebak. Senang merebak dan lay eggs Bertelur. sedang untuk bertelur. Dan telur itu jika dia bertelur dalam air yang bertakung tapi jika yang sangat kering tempat yang kering, telur dia tak akan mati tau. Telur dia akan hidup sehingga menemui hujan atau menemui air yang bertekuk. So itu sangat menakutkan, kerana jika dia kering-kering, dia pun bertelur. Semasa bertelur dia kering tapi dia masih hidup. Semasa hujan datang, dia air bertekuk, dia pun merebak. Dan dia merebak 300 telur. Okay, dan dia boleh merebak, dan semasa MCO banyak tempat tidak ada pembersihan dan senang jadi air bertekuk. So itu sebab sekarang musim denggi. Dan denggi ini virus boleh datang maut Dr. Yakin, kerana kami selalu doktor sini selalu merawat masalah denggi, dan denggi itu boleh datang banyak komplikasi. So simptom-simptom dia ialah demam dengan sangat tinggi, muntah, cerit-berit, sakit perut, sakit kepala, sakit sendi, sakit otot, tak boleh makan, tak boleh minum, rasa sangat letih. Itu denggi lah. Tapi ini tipikal lah. Tapi ada banyak atypical. Atypical termasuk kemungkinan dia sakit kerongkong, batuk-batuk. Tapi itu boleh jadi denggi. Atau susah nafas, boleh jadi denggi. So denggi ialah satu penyakit yang sangat serius. Tolong jangan dipandang rendah. Jadi maksudnya denggi ni dia boleh melibatkan banyak organ dalaman kita ya Dr. Lim. Kalau kita lihat ya, kadang-kadang pesakit denggi ni bukan sekadar demam dan pening kepala saja, mereka boleh mendapat sakit perut yang sangat teruk ya. Rupanya hati mereka telah terjejas ya, hati mereka terjejas. Dan mereka juga boleh mendapat susah nafas ya, bermaksud paru-paru mereka juga telah terlibat ya. Jadi maksudnya apabila denggi ini berlaku ya, kandungan air itu boleh juga berada di dalam paru-paru, berada di dalam perut ya. Jadi memang banyak organ-organ yang boleh terlibat. Kalau kita lihat dari segi darah punya, platelet akan jadi rendah ya, ejen pembuka darah menjadi rendah ya. Kemudian kita lihat darah putih pun menjadi rendah ya. Jadi banyak organ yang terlibat lah. Mungkin kadang-kadang jantung pun boleh terlibat juga ya. Jantung pun boleh mendapat radang ya. Kita panggil myocarditis ya, denggi myocarditis ya. Mungkin ada beberapa lagi organ yang tertinggal. Kita dah sebut hati, jantung, paru-paru, perut. So denggi itu consider virus lah. So dia flavivirus.
dan denggi ini boleh involve yang doktor yakin kata. Selain itu masalah saraf pun boleh boleh involve. Yang kedua ialah dia boleh jadi menjadi denggi pendarahan. Itu hemorrhagic fever. Mungkin Dr. Lim boleh ceritakan lebih lanjut. Apa maksud denggi berdarah tu yang semua orang takut mendengarnya tu? Okey. So denggi berdarah partly boleh disebabkan oleh platelet rendah. Dan yang kemudian dia boleh pendarahan dalam organ-organ, muntah darah, cerit-berit darah. Kami yang pernah tengok macam tu. Yang kedua dia boleh menyebabkan acute bleed. Acute bleed maksudnya dia tak boleh cari sebab utama pendarahan, tapi darah dia rendah, semakin rendah, dan itu adalah satu signal yang mortality, iaitu kematian dia tinggi ya. Jika tak dapat transfusion, itu darah transfusion dengan cepat, dia mungkin datang maut lah. So pada masa tu biasa telah ditransfer ke ICU atau HDU. Yang kedua ialah itu disebabkan terlalu panjang masa dalam keadaan yang kering atau kekurangan air. So itu sebab. Sebelum kata masalah tu, saya nak ambil kesempatan ini untuk bincang sedikit tentang phase tentang peringkat penyakit denggi ya. Dia boleh dibahagikan kepada 3 peringkat. Peringkat 1 ialah demam, peringkat demam 3 hingga 7 hari. Yang kedua ialah peringkat tak demam, tapi tak demam pada masa tu ialah yang paling kritikal. Kami kata peringkat kritikal itu yang paling bahaya. Okey, dia boleh bukan bahaya. 2 hingga 3 hari. 48 jam hingga 72 jam. Yang ketiga ialah recovery, itu sudah sembuh lah. So peringkat sembuh itu baik. Okey. Dan ramai pesakit tak tahu nak masuk hospital bayar atau tak bayar, pergi selalu ambil darah macam Dracula, Dr. Dracula ambil darah semua tu dan tak cakap apa-apa, dan tiba-tiba nak masuk darah. Kerana denggi itu efek dia pendarahan dan kekeringan air dalam badan, dan itu sangat penting. Kami doktor akan tengok secara keseluruhan bagaimana minuman dia, cukup dia air di dalam darah, di dalam badan, mentengok tekanan darah, pulse dia bagaimana, nadi bagaimana, pulse dia bagaimana, examination, pemeriksaan badan secara keseluruhan, jantung, perut, paru-paru bagaimana, dengan darah. Dengan darah tengok dia bagaimana, dan biasa 8 jam ambil satu kali, 12 jam ambil satu kali, boleh sehingga 2 hingga 4 jam atau setengah jam ambil satu kali. Itu maksudnya kerap ambil darah, untuk monitor jika ada signal yang membahayakan. Pada masa tu kami perlu bagi ubat air yang tertentu, bagi darah tertentu. So ramai kata sudah bengkak lah, sakit lah, tapi itu memang boleh berlaku, tapi itu masalah yang lebih kecil. Lebih besar ialah nyawa dia. Okey, so itu penting lah. So harapkan pesakit-pesakit boleh faham dari segi rawatan denggi bukan sahaja sangat straightforward. Sometimes dia perlu ambil banyak darah dan tengok banyak kali. Jadi maksudnya mungkin kita harap pesakit di luar sana kena faham bahawa tujuan kita ambil darah kerap tu bukan kerana kita ingin menyeksa dan sebagainya, tapi untuk nak memastikan mereka selamat ya. Supaya kita boleh melihat setakat mana kejatuhan platelet tersebut ya. Jadi mungkin Dr. Lim mahu share, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menarik ketika merawat pesakit denggi ni. Mungkin Dr. Lim nak share kepada netizen. Menarik ataupun manis atau pahit lah, terpulanglah pengalaman yang ingin dikongsikan. So
kematian denggi sehingga sekarang pun masih ada. So saya nak menyudarkan para penonton atau masyarakat Malaysia atau pesakit-pesakit, tolong jaga kebersihan. Selain jaga kebersihan, untuk clear air yang bertakung. Selain itu, kerana ini denggi sometimes tak boleh dielakkan. Nyamuk memang tak boleh dielakkan. Ada kondominium yang 14, 18 masih ada nyamuk. Nyamuk dia ikut lift. Oh, nyamuk boleh naik lift. Boleh terbang. Memang ada yang bertanya kepada saya, ya doktor, saya tinggal dekat tingkat tertinggi sekali apartmen saya. Rasanya nyamuk tak boleh sampai kat sini, takkan boleh terbang tinggi sampai tahap tu. Tapi sebenarnya boleh sampai. Mungkin ada cara-cara. Boleh simpan. Mungkin dia boleh naik ikut semua, banyak cara lah ya. So itu. Selain itu, jika ada demam, dia ada signal, tolong jumpa doktor. Kerana early detection itu prompt treatment boleh save life. Dan seterusnya, jika di dalam hospital doktor nak teruskan cek ini, tolong bagi kerjasama. Dan kemudian traditional medication, tolong jangan makan. Ada yang makan air ketam, sup ketam, pisang apa? Daun betik ada betik, kajian bukan pisang, daun tapi betik. daun betik ada kajian lah Dr. Lim. Ada kajian. Memang ada kajian. Dia baik dengan platelet. Dan satu lagi, platelet bukan masalah yang terpenting tak. Platelet tinggi naik, ada satu signal kata ini kritikal atau kritikal, tapi yang penting bukan platelet. Banyak benda lain yang hematocrit is one of the them. So that is one of the reason. Yang kemudian pengalaman ialah multi organ failure lah. Multi organ maksudnya denggi menyebabkan banyak organ dia tak berfungsi banyak, dan masuk hospital, dan pergi ICU, bagi intubated, put on machine, ventilator, dan pada masa tu nak bagi air, bagi antibiotik, bagi ubat-ubat tertentu, and then supportive semua tu. Maksudnya bila denggi itu dia menyebabkan kegagalan buah pinggang, jantung ya. Tapi dialisis semua tu, tapi masih gagal. Berapa banyak kes yang dah meninggal dunia sebab denggi? Setakat pengalaman. Setakatnya kerana pengalaman semua tu semakin teamwork semua tu, so kadar kematian actually menurun my pengalaman. So pada musim 2010 hingga 2015 pada masa tu banyak kematian ya. Secara keseluruhan di Malaysia. Ketika itu apa 2014-2015 ya, banyak kematian ketika itulah menurut pengalaman Dr. Lim ya. Ketika itu apa punca utama kematian orang-orang yang sakit denggi ni? Macam mana mereka boleh mati? Selain daripada multi organ failure ini, banyak organ yang gagal. Yang kedua ialah saya rasa kemungkinan pasien datang lambat untuk mendapat. Maksudnya sakit datang lambat. Yang ketiga ialah apa yang saya selalu stress lah, obesity, kencing manis, darah tinggi, masalah jantung, masalah buah pinggang semua tu. Oleh itu mencegah obesity, COVID-19 sama message yang sama. Jadi sihat badan, jika badan yang sihat dapat denggi pun dia akan lebih baik, komplikasi tak begitu teruk. Bukan semua denggi perlu masuk hospital. Denggi patient doktor akan tengok dan keadaan, tengok bagaimana, dan semasa tengok bagaimana dia akan membuat keputusan sama ada nak masuk hospital atau monitor as outpatient.
Betul ya. Jadi maksudnya banyak perkara yang kita perlu ambil kira ya. Tak semestinya melihat pada platelet sahaja dan perlu datang awal ya. Saya pernah berdepan dengan pesakit yang agak kritikal lah denggi ya, di mana tengah memeriksa keadaannya nampak stabil ya, nampak platelet dia taklah teruk sangat dalam 50-an 60-an, tetapi tiba-tiba dia muntah darah ya. Tiba-tiba muntah darah, menyembur-nyembur, terus kita bawa ke ICU ya, dan ketika itu pesakit agak kritikal lah ya, perlukan masuk tiup, perlu skop dan sebagainya, tapi alhamdulillah selamat, berjaya diselamatkan. Jadi itu adalah antara pengalaman yang agak ngeri lah, yang mungkin saya nak share kepada penduduk netizen di luar sana, menunjukkan betapa bahayanya penyakit denggi ni. Sekiranya dapat denggi berdarah, pendarahan tu boleh berlaku di mana-mana ya, di usus ya, boleh menyebabkan muntah darah, batuk darah, hidung berdarah, gusi berdarah, otak berdarah pun boleh ya. Jadi sebab itulah pesakit denggi yang plateletnya rendah, kita kata duduk diam-diam di atas katil, jangan bergerak-gerak. Kalau nak pergi toilet pun cuba buang air di sisi katil supaya nak elakkan sekiranya jatuh mudah untuk pendarahan di otak ya. Jadi denggi ini memang sangat bahaya. Janganlah merasa denggi ni tak bahayalah, nyamuk je pun kan. Okey, jadi maksudnya perlu ambil berat, perlu ambil serius. Denggi boleh membawa maut ya, kerana saya pun dah terangkan tadi, kita pun dah bincang tadi, banyak organ boleh terlibat. Pendarahan boleh berlaku di mana-mana. Jadi sekiranya anda mendapat demam panas yang berterusan ya, lebih 2-3 hari tak sembuh-sembuh, segera datang ke hospital, buat pemeriksaan denggi. Check betul-betul ada denggi ataupun tidak, kerana rawatan yang awal boleh menyelamatkan nyawa. Denggi adalah penyakit yang boleh dirawat ya. Ia bukannya perkara yang tak boleh dirawat. Cuma kadang-kadang bila pesakit datang lambat, ketika itulah kadang-kadang kematian ya tak dapat dielakkan. Jadi amat sayang untuk kita ambil remeh perkara ini. Dr. Lim mungkin terpaksa berjumpa pesakit. Mungkin Dr. Lim ada kata-kata terakhir sebelum kita teruskan sebentar lagi. Okey. Sebelum kata-kata terakhir, tolong share banyak ini Facebook. Tolong tekan share untuk boleh menyedarkan rakyat Malaysia atau para penonton tentang ingatan lagi tentang kebahayaan atau kemautan denggi. Denggi boleh datang maut, okey? Denggi boleh dirawat. Denggi boleh dielakkan, okey? Secara bukan secara 100%, tapi boleh diturunkan jika semua rakyat Malaysia jaga kebersihan, tahu tentang keadaan semua tu. Okey, so tolong datang cepat. Okey, dan bagi confident kepercayaan kepada doktor dan pihak hospital untuk rawat. Okey, then things will be good. Alright, so macam tu. Okay, alright. Terima kasih banyak Dr. Lim. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you for your time Dr. Lim. Alright, thank you. So Dr. Lim terpaksa pergi kerana dia ada pesakit yang perlu dilihat. Jadi kita akan sambungkan untuk beberapa soalan daripada netizen ya. Ada soalan daripada Encik Abdul Rahman Makmur ya. Di bandar, nyamuk gajah iaitu pembunuh utama pada nyamuk denggi ini hampir tiada populasinya. Apa maksudnya ni ya Encik Abdul Rahman? Okey. Nyamuk gajah pembunuh utama. Okey. Okey, maksudnya nyamuk denggi ini tidak ada, saya pun tidak pasti apa binatang yang boleh memakan nyamuk denggi ya. Kerana denggi ini kalau kita lihat, dia adalah disebabkan oleh nyamuk yang bernama Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Jadi dua jenis nyamuk ini boleh membawa virus denggi itu ya. Ada orang yang bertanya kepada saya, dia tanya, doktor, kalau saya dah kena denggi pertama kali, boleh ke saya terkena denggi lagi sekali? Jawapannya ialah boleh, ya, kerana denggi ada 4 jenis serotype. Ya, denggi ini ada 4 jenis. Maksudnya kalau kamu telah terkena yang jenis nombor 1, kamu masih boleh terkena yang jenis nombor 2, 3 dan 4. Kalau dah terkena jenis yang nombor 2, masih lagi berisiko untuk terkena jenis yang nombor 3 dan nombor 4. Jadi mungkin kalau dah kena denggi 4 kali, dan kalau dah terkena ke-4 jenis virus tu, mungkin selepas itu suka untuk mendapat denggi yang kali seterusnya. Tapi sebenarnya kebarangkalian untuk mendapat denggi kali kedua, ketiga tu tetap berisiko kerana denggi ada 4 jenis ya. Jadi sekiranya kamu terkena satu jenis, kamu masih boleh lagi terkena untuk jenis-jenis yang lain ya. Okey. Mungkin saya ingin tambah sedikit tentang langkah-langkah penjagaan, bagaimana untuk mengelakkan kita daripada terkena penyakit denggi ya. Tadi Dr. Lim dah share tentang pentingnya menjaga kebersihan ya. Kita perlu membuang kawasan-kawasan yang bertakung air ya. Kalau ada pasu-pasu bunga yang bertakung air, kita perlu terbalikkan ya, elakkan ya.
Dan sekiranya kita menjaga kebersihan rumah, ya, kita perlu bersih-bersihkan kawasan perumahan kita paling kurang seminggu sekali. Kalau ada tayar-tayar, ya, yang terbiar, kalau boleh buang ataupun bakar tayar tersebut ataupun tanam tayar tersebut, kerana tayar yang kosong tu boleh menjadi tempat untuk denggi ini membiak. Seperti yang Dr. Lim ceritakan juga tadi, telur denggi tu boleh bertahan, ya, untuk beberapa lama walaupun tidak ada air, dan apabila hujan datang, telur tersebut boleh lagi untuk meneruskan pembiakannya menjadi nyamuk dewasa, ya. Okey. Jadi maksudnya penjagaan kebersihan sangat penting, dan anda boleh cuba untuk mengelakkan daripada digigit nyamuk, ya, dengan memakai lengan panjang, ya, baju lengan panjang, supaya tempat untuk nyamuk gigit itu berkurang lah. Jadi banyakkan pakaian yang berlengan panjang, ya, dan juga pakai mosquito repellent, ya. Maksudnya pengelak nyamuk lah. Kita ada krim, ya, lotion yang boleh menjadi mosquito repellent untuk mengelakkan nyamuk suka datang kepada kita, ya. Ada juga soalan yang bertanya bahawa itulah tadi, saya tinggal di negara sejuk, ya, sedangkan Aedes ataupun kes denggi ni banyak di negara tropika. Tidak juga sebenarnya. Sekarang ini, ya, pada pengakhiran kebelakangan ini, ya, kes denggi telah menjadi pandemik dunia, ya, di mana-mana sahaja boleh terdapat denggi. Di Amerika, di France, ya, di Croatia, di negara-negara sejuk pun sudah boleh mendapat penyakit denggi sekarang, ya. Jadi sekarang ini penyakit denggi tidak hanya terhad kepada negara Malaysia ataupun negara-negara tropika sahaja, ya. Walaupun ini berasal dari negara tropika, ya, tapi dengan kecanggihan teknologi, ya, nyamuk pun boleh sekarang boleh merebak ke negara-negara yang sejuk. Jadi walaupun anda tinggal di negara sejuk, ya, anda masih boleh berisiko untuk mendapat denggi, ya. Okey. Sekiranya kalau pesakit yang mendapat denggi, ya, mereka inginkan rawatan, ya, ramai pesakit yang bertanya kepada saya, doktor, selain daripada masuk drip ni, kita ada tak ubat-ubatan lain untuk merawat denggi? Jawapannya ialah tidak ada, ya. Kita tidak ada vaksin untuk mengelakkan denggi. Kita tidak ada lagi antidot ataupun ubat yang boleh menghapuskan kuman denggi itu lagi, ya. Jadi setakat ini rawatan yang kita boleh berikan adalah melalui air, dan penyakit denggi ini adalah self-limiting. Maksudnya dia boleh hilang dengan sendiri, ya. Tetapi pentingnya untuk anda datang berjumpa doktor, datang ke hospital, ialah untuk membantu, menyokong anda ketika anda melalui perjalanan penyakit denggi itu sendiri. Kerana seperti yang kita bincangkan sebentar tadi, ya, penyakit denggi ini boleh mendatangkan banyak masalah, ya. Anda boleh menjadi sangat tidak bermaya, ya, tidak selera makan, tidak lalu makan, ya, badan. Jadi bila anda tidak lalu makan, tidak boleh minum dengan baik, badan akan jadi kering, ya. Bila badan jadi kering, buah pinggang boleh menjadi bermasalah, ya. Tetapi sekiranya anda minum air secara tidak terkawal juga pun boleh mendatangkan masalah. Seperti yang kita bincangkan tadi, air tersebut boleh berkumpul di dalam paru-paru, ya, boleh berkumpul di dalam perut, ya. Jadi di situlah terletaknya kepentingan anda datang ke hospital untuk memeriksa diri, menjalankan ujian darah, dan sekiranya perlu masuk hospital, perlu masuk ward, ya, di mana anda mungkin memerlukan bantuan drip, bermaksud badan sudah kekeringan, ya, perlu masuk drip, ataupun platelet sudah terlalu rendah, ya, jadi perlu dimonitor ataupun dikawal dengan teliti di hospital, ya. Sekiranya denggi anda tidak terlalu teruk, maksudnya anda masih boleh makan, boleh minum seperti biasa, platelet pun tidak terlalu rendah, anda boleh dirawat di rumah sahaja, anda boleh minum air, ya, dengan baik di rumah, ya, makan sebaik mungkin. Tetapi sekiranya anda mengalami simptom muntah-muntah, ya, simptom susah nafas, ya, jadi itulah ketikanya memang anda sangat perlukan kemasukan ke hospital supaya anda boleh dirawat dan di monitor oleh doktor. Kerana seperti yang kita ceritakan tadi, banyak komplikasi yang bahaya boleh berlaku, ya. Denggi boleh membunuh, ya, terutamanya sekiranya dia telah menjangkiti organ-organ lain, ya, menyebabkan kegagalan organ, contohnya kegagalan buah pinggang, ya, kegagalan jantung, ya. Jadi apabila banyak organ-organ yang telah gagal, ketika itulah maut tidak dapat dielakkan, ya. Ketika itulah pesakit denggi boleh meninggal dunia kerana penyakit denggi, terutamanya apabila banyak organ-organ, ya, telah gagal disebabkan komplikasi penyakit denggi ini. Oh, okey, daripada Encik Abdul Rahman Makmur, ya, kerajaan pernah cuba sebarkan pembiakan nyamuk gajah di setengah tempat. Okey. Jadi mungkin ada ada usaha-usaha kerajaan, ya, untuk membendung penyakit denggi ini yang mungkin kita tidak begitu cakna ataupun tahu, ya. Terima kasih, ya, Encik Abdul Rahman di atas maklumat yang diberi, ya. Ada juga soalan, ya, mengatakan, doktor, bolehkah kalau kita minum sup ketam, ya,
minum jus betik untuk menaikkan platelet. Okey, jadi saya telah melihat beberapa kajian ya. Saya ada juga melakukan beberapa pembacaan ya. Ada beberapa kajian yang dilakukan terhadap jus betik ya. Mereka ada satu kajian diterbitkan di British Medical Journal BMJ mengatakan ada 3 randomized control trial yang menunjukkan potensi daun betik yang dijadikan jus untuk menaikkan platelet ya. Jadi seperti yang kita dah bincang sebelum ini ya, platelet adalah perkara yang penting untuk kita ambil perhatian ya, tetapi bukan setakat platelet sahaja. Banyak juga perkara-perkara lain ya berkaitan organ kita yang perlu kita ambil perhatian, tidak hanya platelet sahaja. Jadi sekiranya kita hanya target platelet ya, minum jus betik banyak-banyak untuk naikkan platelet, itu tidak mencukupi ya. Tetapi kajian ini menunjukkan dibolehkan ya, jadi tidak ada masalah untuk mengambil jus betik ketika anda mengalami penyakit denggi ini. Sup ketam, bolehkah kalau kita ambil sup ketam untuk denggi? Okay. Saya melihat melalui pembacaan ya, ada satu kajian yang dibuat di negara kita melihat penggunaan sup ketam di kalangan rakyat di utara Malaysia ya. Jadi mereka melihat ada beberapa peratus pesakit Malaysia yang melihat denggi dan mengamalkan sup ketam ya. Tetapi daripada kajian tersebut mereka tidak boleh merumuskan bahawa dengan minum sup ketam pesakit akan sembuh ya, kerana tidak semestinya. Kerana seperti yang saya katakan tadi ya, penyakit denggi ini sebenarnya boleh sembuh dengan sendiri ya, tanpa apa-apa ubat, tetapi kita perlu berikan drip ataupun air normal saline untuk membantu menyokong mereka ketika mereka melalui tempoh rawatan penyakit denggi ini. Okey. Alright, rasanya mungkin itu dulu perkongsian pada hari ini mengenai denggi ya. Jadi mungkin saya boleh simpulkan ya, denggi adalah satu penyakit berjangkit ya yang merebak melalui nyamuk sebagai vektor. Jadi sekiranya nyamuk itu telah gigit seseorang dan seseorang itu ada denggi dan dia menggigit orang lain, jadi orang yang kedua digigit tadi boleh mendapat denggi. Jadi nyamuk adalah ejen penyebar denggi. Jadi sebab itulah langkah utama untuk mencegah denggi adalah dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk. Jadi kita berjaya mengawal kebersihan kita dengan baik, berjaya menghapuskan tempat pembiakan denggi, insya-Allah kita boleh kontrol penyakit denggi ini sendiri. Okey, dan kemudian yang paling penting untuk kita fahami ialah apabila kita ada demam kepanasan, demam panas, segeralah lakukan pemeriksaan ya. Sekiranya setelah 2-3 hari ya, demam anda tidak sembuh-sembuh ya, anda mengalami sakit badan yang teramat teruk ya, sakit sendi ya, sakit tulang, sakit belakang mata, pening kepala yang luar biasa, yang bukan biasalah, yang bukan flu biasa, lebih baik anda cek kerana mungkin itu tanda-tanda demam denggi. Kerana demam denggi ini akan memberikan kesan yang sangat teruk daripada demam-demam biasa ya. Kalau demam panas biasa mungkin anda masih boleh makan minum lagi ya, tapi sekiranya anda terkena demam denggi, demam dia akan lain macam ya. Demam dia memang sangat teruk, nak makan tak boleh. Memang saya pernah berjumpa dengan pesakit ada demam denggi, mereka berkongsi memang tak larat sangat badan, tak boleh bangun langsung ya. Jadi kebiasaannya kuat ya, sihat, walaupun kena demam sikit-sikit boleh kerja lagi, tapi bila dah terkena denggi memang efek dia sangat teruk, memang penderitaannya sangat tinggi ya. Saya pernah sharekan sebelum ni kisah seorang Grab driver yang juga seorang atlet ya, rajin bersukan dan sebagainya, sangat kuat. Tapi bila terkena denggi ya, efek dia sangat teruk sehingga terbaring, terlepek di rumah beberapa hari ya. Jadi dia merasakan itu bukan diri dia. Dia rasa kenapa teruk sangat demam yang dia dapat sekarang ni. Kenapa badan dia sangat-sangat sakit ya. Kalau kita kira markah sakit tu, 10 markah tu sangat sakit, 0 tak sakit langsung, 5 sudah ada sakit. Dia mengatakan markah sakitnya boleh sehingga 10/10 ya, betapa sakitnya terkena demam denggi ni. Jadi kita perlu faham ya bahawa itu adalah tanda-tanda demam denggi ya. Berita baik kepada semua ya ialah demam denggi boleh dirawat. Demam denggi sebenarnya boleh disembuhkan ya, dan ia sebenarnya boleh sembuh dengan sendiri. Cumanya kita perlu mengambil masa, kita perlu bertahan ketika proses demam denggi tersebut berlaku, antara 7 hingga 10 hari untuk sembuh ya. Ada orang mungkin lama sikit, ada orang mungkin cepat sikit ya, tapi secara kasarnya ia mengambil masa hingga 7 ke 10 hari untuk betul-betul sembuh daripada demam denggi. Jadi sekiranya anda terkena demam denggi, anda perlu banyak-banyak bertahan dan bersabar dengan kesakitan yang anda rasai, tapi anda perlu faham bahawa kesakitan ini akan berakhir. InsyaAllah setelah 8 hingga 10 hari anda akan bebas daripada denggi sekiranya anda mendapatkan rawatan yang baik ya, sama ada di hospital ataupun di rumah, mengikut cadangan dan pemeriksaan doktor yang anda temui. Okey. Jadi mungkin itu sahaja dulu perkongsian daripada saya mengenai demam denggi. Harapan saya ialah kita dah faham apakah simptom denggi,
apakah komplikasi denggi, bagaimana denggi boleh membawa maut dan bagaimana cara untuk kita mengelakkan diri daripada terkena demam denggi. Okey, baiklah. Jadi mungkin itu saja dulu. Kita jumpa lagi pada hari Isnin depan. Ya, Isnin depan kita akan ada perkongsian dengan pesakit yang pernah mengalami masalah pneumothorax dan paru-paru bernanah. Okey. Sehingga itu saja. Terima kasih kepada semua netizen kerana meluangkan masa bersama-sama untuk mendengar perbincangan mengenai penyakit denggi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.